Saya tak tahu dulu, seingat saya tak ada orang mengaji agama kempen wrestling walaupun dia minat wrestling. Tapi sekarang MMA, orang mengaji agama kempen MMA. Cuba kita tengok betapa orang Islam telah lalai sehingga orang Islam terjebak dalam satu perkara yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok orang kita, apa sahaja yang datang dari barat semua elok belaka. Datang orang barat bawa tradisi, bawa budaya, sambut Christmas. Orang kita pun sambut juga atas alasan sambutan akhir tahun. Orang barat bawa budaya Hari Ibu. Orang Islam pun Hari Ibu juga. Atas alasan tak apa, buat baik kepada mak ayah, apa salahnya. Sekarang dah hari bapa, sambut juga orang Islam hari bapa. Orang barat bawa Hari Kekasih. Orang Islam pun Hari Kekasih juga. Sakan berhadiah apa semua orang Islam. Yang muda, yang tua semua. Sambutan hari ulang tahun perkahwinan semua orang kita buat. Datang budaya itu budaya barat. Kita buat atas alasan tak apa, menambahkan rasa kasih sayang. Mana kalau tak ada Hari Kekasih itu, kita dengan isteri kita tak ada kasih sayang. Singkatnya cara fikir yang terpengaruh dengan barat. Tapi bila sunnah Nabi datang dekat kita, orang terang kepada kita sunnah Nabi, termasuk dalam sunnah Nabi sekian, kita buat apa? Kita tak buat. Kita tinggalkan sunnah Nabi. Kita kata tak apa, tu sunat saja, bukan wajib. Kita tak buat. Tapi budaya barat, sunat pun tidak, harus pun tidak. Bahkan Nabi melarang. Nabi kata la tattabi'anna sunanan, sesungguhnya kamu pasti akan mengikut jejak langkah umat sebelum daripada kamu, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah kalau mereka terjun ke dalam lubang biawak sekalipun, sudah tentu kamu akan ikut sama. Nabi sebut begitu. Sahabat kata, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, kamu maksudkan Yahudi dan Kristian yang kami ikut tu? Rasulullah kata, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Kristian? Cuba tanya balik kita, semua segala macam budaya hari segala macam hari tu, kita ikut siapa? Orang Melayu dulu, sebelum ada pengaruh-pengaruh barat ni, kita sambut hari jadi orang Melayu dulu. Ada tuan-tuan? Tak ada. Bahkan orang tua-tua dulu beranggapan aib sambut budaya, sambut hari jadi. Tapi hari ini telah menjadi kebiasaan. Hari ini lagi sakit hari ini, lagi parah hari ini. Bukan sahaja budaya-budaya yang begitu, bahkan kita tak boleh nak nilai sama sekali perkara itu syarak ataupun tidak, perkara itu memenuhi syariat ataupun tidak. Sebagai contoh saya sebut, dah terlintas dah saya sebut perkara ni. Cuba kita tengok, sekarang ni ada satu sukan MMA agak popular di internet. MMA, gusti tu. Dulu wrestling, wrestling WWE ada kan dulu, wrestling lah. Orang tua-tua duk tengok wrestling. Saya tak tahu dulu, seingat saya tak ada orang mengaji agama kempen wrestling walaupun dia minat wrestling. Tapi sekarang MMA, orang mengaji agama kempen MMA. Saya tanya pada tuan-tuan, apa hukum permainan MMA itu? Sukan MMA itu, pukul orang, kepok tangan patah, cekik, ada yang sampai pitam, pukul muka berdarah, luka pecah apa semua. Apa hukum permainan sukan begitu? Apa hukum? Seorang Muslim datang kat kita, nama dia Abu, katakan Abu nama dia, ataupun Muhammad bin Abu. Dia kata kat kita, pada tuan-tuan, Tuan Haji, saya ni suka sukan MMA. Saya suka masuk, saya suka ambil bahagian dalam sukan tu. Apa hukum? Apa hukum tuan-tuan? Tuan-tuan dah mengaji lama ni, Masjid Alwi ni mengaji setiap malam dah kuliah. Apa hukum? Kita kata, oh masya-Allah, bagus, itu menunjukkan, menambahkan keberanian kita, kejantanan kita. Atau kita nak kata tak boleh? Macam mana tuan-tuan? Boleh ke tak boleh sukan MMA tu?
halal ke haram? Kalau bahasa yang lebih agak lebih secara direct, halal atau haram? Kita tak berani nak sebut. Sebab tu kita kena nilai semula kuliah-kuliah kita. Apakah memberi maklumat ilmu kepada orang ramai ataupun tidak? Kalau tuan-tuan tanya saya kata permainan tu haram. Mana boleh pukul orang? Pukul dengan confirm cedera. Memang dia pukul tu nak bagi kawan tu lemah, kalah dengan dia, jatuh, pitam, macam-macam boleh berlaku. MMA tu macam Muay Thai lah. MMA tu macam Muay Thai lebih kurang. Ada orang kata ustaz tak tengok cerita lain, kempen cerita lain. Betul tuan-tuan? Tengok cerita lain, kempen cerita lain. Sama dengan isu bola kan, dulu tak ada ustaz kempen bola. Tapi bukan saya maksudkan ada orang tertentu dia kempen bola, ada kebaikan dia. Contoh satu ikutan masyarakat, tokoh besar agama, bila dia sebut dia ajak orang ramai tengok bola sebagai contoh, dia ada unsur dakwah. Saya tak nafikan perkara tu. Tapi kalau ustaz macam saya, tak popular apa pun, cakap dekat masjid sembang pasal bola, apa manfaat? Tuan-tuan semua suka tim apa? Saya boleh sembang dalam masjid kuliah saya. Katalah saya buat begitu. Tuan-tuan dalam masjid ni suka tim apa? Tim apa? Cuba sebut tu. Saya tak main. Apa manfaat? Tapi kalau ada tokoh tertentu, kalau kita tengok kebelakangan ni, Datuk Zul Al-Bakri, Zulkifli Al-Bakri, dia ajak orang budak-budak muda pergi ke mana, tak ingat saya, itu ada final lah, itu dia ajak supaya tengok. Itu dia tokoh besar, dia nak tunjuk, dia nak ketengahkan cara dakwah, cara lembut kepada anak-anak muda. Itu tak ada masalah. Dia ada kesan positif yang lebih baik, kesan positif yang lebih banyak berbanding keburukan yang ada. Mudah-mudahan kita harap begitu perkara itu berlaku. Itu tak ada masalah. Saya maksudkan kepada ustaz yang tak ada pengaruh besar, tiba-tiba sembang dengan orang ramai, tanya hang tim apa, aku tim apa, seolah beri dorongan kepada orang ramai tengok bola. Ada orang kata, ustaz apa salah tengok bola? Ada bukan setakat tengok bola, ada orang kempen pergi tengok bola di stadium. Kami dulu waktu mengaji agama, tengok bola di stadium tu satu kesalahan. Ada orang kata, ustaz apa salah tengok bola di stadium? Macam mana orang mengaji agama tak lewat penilaian? Tuan-tuan, pergi market salah tak? Pergi market, pergi supermarket, pergi pasar raya, pusat membeli belah, bersalah tak? Salah? Tak salah. Tapi wajar tak kita jom pergi market ramai, tuan-tuan? Kita ni duduk market seronok, duduk lama-lama di market, duduk tengok, boleh buat macam tu? Tak sesuai, tak kena. Kerana tempat di pasar raya, tempat orang ramai itu biasanya berlaku maksiat. Setidak-tidaknya maksiat yang berlaku pendedahan aurat yang tidak terkawal. Setidak-tidaknya dalam stadium itu ada pelanggaran syariat seperti percampuran lelaki dan wanita yang tidak boleh dikawal. Ustaz, benda tu pun di market berlaku juga. Betul, tapi kita tak kempen orang ramai lah tuan-tuan. Ramai-ramai saya pun pergi market. Kita tak kempen begitu. Kita pergi market kerana itu tuntutan kehidupan untuk kita lakukan. Tapi dia bukan satu tempat yang elok. Kerana itu kita dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ketika kita berada bersama dengan orang ramai. Kerana kebiasaan tempat perhimpunan orang ramai, kesalahan maksiat itu tidak terkawal. Tengok orang ni, tengok orang tu. Kita pun kadang-kadang tertengok juga orang tu, segok juga orang ni, elok juga rupa dia, cantik pula rambut dia, segok pula bentuk badan dia. Kita pun tertengok juga. Tapi tak boleh nak elak kerana perkara itu tuntutan kehidupan. Nak barang nak kena beli. Tapi pergi ke market, pergi ke tempat membeli belah perhimpunan orang ramai, bukan satu perkara yang menjadi kempen kita. Kerana semua tu orang tak payah di kempen, orang pergi. Tak payah orang agama kempen, pasti orang pergi. Kerana itu pertimbangan seumpama ni perlu dibuat dengan sebaik mungkin. Perlu dibuat sebaik mungkin. Kerana itu pengajian kuliah juga perlu diberi perhatian. Kuliah ni mesti disampaikan dalam bentuk yang menyeluruh,
bukan hanya fokus kepada sesuatu perkara yang kita minat sahaja.